Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi untuk video kali ini Cikgu akan mengajar subjek AdMath pula. Okey, jadi sebelum ni Cikgu ajar matematik, jadi di sini Cikgu ajar AdMath pula, dan kita mulakan iaitu bab 1 fungsi, iaitu bab 1 tingkatan 4. Okey. Jadi macam biasa dalam bab 4 ni akan dalam video pertama cikgu akan terangkan iaitu apakah benda-benda yang kena faham dulu. Okey, iaitu mengikut dia punya table of content. Okey, dan table of content cikgu bukanlah tepat macam mana dalam buku teks. Dia merujuk juga kepada pemahaman yang penting dahulu. Okey, jadi bila pemahaman penting kat sini, pemahaman yang penting nombor 1 adalah kita kena tahu dulu function notation. Notation tu apa? Notation tu macam mana kita nak tulis dan macam mana kita nak sebut. Itu maksud function notation. Jadi kita kena fahamlah apa tu objek, apa tu image, macam mana nak tulis dia. Itu yang perkara pertama dahulu. Perkara kedua kita kena tahu adalah jenis-jenis function ataupun type of function kat sini. Okey, jadi kita ada 4. Satu, one to one, kemudian kita ada many to one. Kenapa di sini many ni kat sini ni? Kita ada many to one di sini. Okey, alright. Di mana kita nampak di mana one to one dengan many to one, dua-dua ni function. Tapi one to many dengan many to many bukan function, dia sebut sebagai relation. Perhubungan sahaja. Apa beza dia? Yang itu sabar sekejap, nanti kita tengok video tu akan datang. Tetapi itulah yang kita kena faham. Okey. Yang kedua kita kena tahu fungsi songsang ataupun inverse function. Penulisan gx dan g kuasa negatif 1x. Apa maksud dia? Macam mana nak buat? Step by step dia. Kita tak tahu lagi dan kita kena belajar benda tu untuk bab ni. Fungsi gubahan seterusnya, fungsi gubahan dan composite function. Kat sini ada dua keadaan. Di mana satu, macam mana nak bentuk dia? Apakah pemahaman dia? Macam mana nak bentukkan dia dahulu? Okey, jadi nak bentukkan itu pun dah ada step dia. Jadi bab ni memang panjang dan banyak step dia. Kita kena faham konsep dia satu persatu. Dan yang seterusnya kita ada outside dan inside function. Lepas kita dah tahu mana satu outside, mana satu inside, kita dah gabungkan komposit. Kadang-kadang akan ada soalan, dia dah bagi komposit, dia bagi juga outside, macam mana nak cari inside? Ataupun dia bagi inside, macam mana nak cari outside? Macam mana nak buat tu? Jadi kita ada step by step dia. Yang seterusnya kita kena faham berkenaan dengan graph sketching. Sebab bab fungsi ni dia mungkin nampak mudah, mungkin just macam komposit dia dan sebagainya, mungkin nampak mudah, tetapi tak semudah yang disangka. Sebab kita akan ada range of object, range of domain, range of codomain, range of fx dan sebagainya. Kita kena ada faham deeper understanding dia. Okay. Jadi untuk lakaran graf ni kena tahulah pengenalan di mana apakah graf linear ataupun yang macam manakah bentuk graf linear, macam mana bentuk graf kuadratik yang mana cikgu dah ajar sebelum ni, macam mana graf kubik, macam mana reciprocal, macam mana e to the power of x dan log natural x. Ln ni merujuk pada log natural. Jadi memang banyak memang banyak kena faham. Okey, nampak saja bab 1. Nampak bab 1 macam mudah je. Tidak semudah yang disangka. Okey, memang agak banyak kat sini. Dan yang ini yang cikgu kata kat sini, deeper understanding. Dalam deeper understanding kat sini banyak yang kita kena tahu, di mana apakah maksud range of domain, apakah maksud range of fx, apakah perkaitan dia dengan inverse, adakah dia boleh inverse dan sebagainya. Jadi bila sebut pasal real domain dengan real inverse, kita ada berkaitan dengan dia punya inverse juga. Jadi bila berkaitan dengan dia punya inverse, kita akan ada inverse rule. Ada hukum-hukum dia. Inverse pun ada hukum dia. Songsang pun ada hukum. Bukan senang-senang nak main songsang je. Ada hukum-hukum dia. Dan lepas dah faham songsang, kena faham juga composite rule, composite function. Ada benda-benda yang boleh gabung, ada benda yang tak boleh gabung sesuka hati. Tetapi jangan risau, cikgu akan terangkan satu persatu, dan kalau boleh cikgu harap ada difahamlah. Jadi sebenarnya untuk video kali ni tak banyak benda pun. Cikgu cuma bagi tahu bahawa ini adalah dia punya aturan yang kena faham. Aturan yang mana kena belajar ikut turutan supaya kita faham satu persatu. Jadi cikgu harap untuk video kali ni adik-adik dapat tulislah ataupun kita fahamkan satu persatu, dan kita tengok untuk video yang seterusnya untuk belajar untuk the next thing.
Okey. Jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Alright, jadi sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya dan tidak miss untuk video-video yang seterusnya. Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.